أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8 baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 8 baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tetapi wajib atas kita mukallaf beradab serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah beradab dengan bahawa tiada kita bangsakan, mana tiada kita sandarkan, tiada kita letakkan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Tiada kita bangsakan ni melainkan pada maqam mengajar, melainkan pada kedudukan mengajar. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, pada Allah Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Terdahulu ta'aluk iradah ni dengan tiap-tiap mungkin. Kemudian melengkapi mungkin ni pula akan yang baik dan yang jahat. Yang baik pun datang daripada iradah Allah, yang jahat pun datang daripada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik datang daripada iradah Allah, jahat datang daripada iradah Allah. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah berpegang bahawa iradah Allah tidak ta'alluq, tidak menentukan perkara yang jahat. Iradah Allah hanya menentukan akan perkara yang baik juga. Perkara jahat iradah Allah tidak menentukan. Tapi sampai masa seseorang memilih dan melakukan perkara jahat yang tidak ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah, berhasilnya perkara jahat, jadinya perkara jahat datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita minggu lepas panjang dah bicara hak berkaitan dengan Mu'tazilah menafikan ketentuan iradah pada perkara jahat, tetapi tidak menafikan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah pada perkara jahat. Mana ketentuan Allah qada, perbuatan Allah qada. Jalanan Imam Maturidi yang kita duduk pakai di surah Imam ni lah. Kadang-kadang tempat lain saya pakai qada dan qadar. Tu terpulang lah, tengok pada keadaan lah. Tapi tu surah Imam ni qadar dan qada. Itu berbeza antara jalanan Imam Maturidi dengan Imam Asy'ari. Kebanyakan ulama-ulama, jumhur ulama memilih pandangan Imam Asy'ari, qada dan qadar.
Tetapi orang-orang sekarang ni, mutaakhir ni, mereka lebih banyak memilih jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Di kalangan ahli lughah, ahli bahasa pun mereka lebih cenderung kepada qadar dan qada atas jalanan Imam Maturidi. Tapi atas jalanan Imam Asy'ari ke, atas jalanan Imam Maturidi ke, qadar ataupun qadar qada ataupun qada dan qadar, dia berkisar di qudrah, iradah dan ilmu. Qadar qada pun berkisar di qudrah, iradah, ilmu Maturidi. Qada dan qadar Asy'ari pun berkisar di qudrah, iradah dan ilmu. Allah yang bersifat qudrah, yang menjadikan segala-gala perkara. Allah menjadi ni sebagaimana perkara yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Allah menghendaki pada azal muwafaqah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu kata jalanan qadar qada ke, qada dan qadar ke, dia berkisar di qudrah, iradah dan ilmu. Jadi kita pakai jalanan Imam Maturidi, qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Kita ahli sunnah wal jamaah, baik sama, jahat sama, qadar dan qada. Tiba-tiba Mu'tazilah, hak jahat hanya hak jahat tidak ada qadar daripada Allah, tetapi tetap qada daripada Allah yang bersifat dengan qudrah. Ini hak Mu'tazilah. Allah yang bersifat dengan iradah tidak menentukan seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Tapi Allah mengetahui. Kalau menafikan Allah mengetahui, itu jadi kafir terus tu. Menafikan Allah mengetahui. Allah mengetahui ni selepas seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, baru Allah Ta'ala tahu, itu kafir. Mu'tazilah, dia tidak menafikan ilmu pada perkara jahat, dia menafikan iradah. Jadi Mu'tazilah ni perkara jahat, ilmu dengan kudrah tidak dinafikan, tapi dinafikan iradah. Faham tak ni? Maknanya Mu'tazilah ni bukan menafikan qadar dan qada, menafikan qadar pada perkara jahat. Tapi Allah mengetahui, ilmu tetap. Berhasil perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, itu adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Gitu je. Inilah kitab Faridatul Fard ini comel dah. Terdahulunya nota kaki hak di muka surat 7 tu. Hak nombor 2 tu tengok molek kat situ. Macam hak ni dia cerita bab iradah ni, baik dak cerita bab qudrah. Dia cerita bab iradah ni, kita pun tajuk iradah. Tapi sebelum tu dia sakut juga dengan qudrah. Ta'alluq iradah dengan tiap-tiap mungkin seperti juga ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah mengada, ta'alluq iradah menentu. Ada gitu. Tapi di bawah ni dia masuk kepada perkara jahat. Iradah Allah tiada menentu. Tapi di bawah tu dia akan bicara bukan iradah sahaja. Mana qudrah pun akan dibicara di bawah ni. Badak ni dia akan bicara juga berkaitan dengan qudrah, berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini perkara jahat, iradah Allah tidak takluk, tidak menentukan dengan segala yang jahat dan segala yang keji. Kita ahli sunnah, baik ke jahat datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah
dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak perkara baik tu tetap dah lah tu perkara baiknya. Cuma sebagaimana yang saya sebut sebelum daripada ni, hak timbul sekarang menafikan qadar Allah ni bukan hanya perkara jahat, bukan perkara baik pun. Tetapi tidaklah dikatakan dia menafikan qadar Allah. Tetapi qadar Allah ni hanya Allah mengetahui. Tu. Sekarang ni timbul. Perkara baik, perkara jahat dikata qada qadar. Dengan makna Allah mengetahui. Seseorang akan memilih dan melakukan perkara baik dan juga perkara jahat. Allah mengetahui. Tetapi Allah tidak menentukan. Perkara baik pun sama, Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Seseorang diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Kemudian perkara baik, perkara jahat yang dipilih, yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil dengan keizinan Allah. Hari kata pula berhasil dengan keizinan Allah. Keizinan Allah ni maksudnya apa? Wallahu alam. Kita keizinan Allah ni dengan kehendak dan perbuatan Allah. Itu makna keizinan Allah. Hak timbul pula sekarang keizinan Allah dengan bahawa Allah tidak sekat. Allah tidak halanglah maksudnya. Tapi bukan Allah yang lakukan. Tapi Allah tidak halang, Allah tidak sekat. Ada pula pergi faham kod tu. Itu mana izin Allah. Jadi izin Allah ni macam izin manusia. Macam kata izin ibu bapa. Anak buat satu perkara dengan keizinan ibu bapa. Mana apa ni? Ibu bapa tak halang. Ibu bapa benarkan. Ibu bapa tidak sekat. Tetapi bukan ibu bapa yang buat, anak yang buat sendiri. Tak ada ni. Jadi anak kita buat satu perkara dengan keizinan kita ibu bapa. Kita buat. Tak. Kita tidak sekat. Kita tidak halang. Jadi ada orang faham pula dengan keizinan Allah ni, Allah tak sekat. Kalau Allah sekat tak jadi juga. Tak berlaku juga Allah Ta'ala sekat. Jadi berlaku tu, jadi tu Allah tidak sekat. Tapi berlaku jadi tu Allah buat ke tak? Tak. Pergi waktu pula. Ni macam-macam sekarang ni. Waktu saya ulang semua, peringat semua tu. Hak tadi Allah tidak menentukan, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Ada pula yang menyatakan Allah menentukan. Allah menentukan iradah. Tapi kita tidak terikat. Kita diberi kebebasan. Waktu kau lagi berat. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Berat dah. Allah menentukan, tapi kita tidak terikat. Kata kok mana pula? Allah menentukan, kita tidak terikat, maknanya berlawanlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat banding macam kita dengan anak-anak kita lah juga. Ibu bapa menentukan, menetapkan satu-satu perkara. Tapi anak-anak tak terikat dengan ketentuan, ketetapan, keputusan ibu bapa. Sebab apa? Sebab anak-anak menyatakan bahawa ini masa depan kami. Hak kami nak turut, kami turut. Hak kami tambah turut, kami tak terikat. Gitu tak lebih kurang tak? Jadi kalau mak ayah seumpama tu, anak tidak terikat dengan ketetapan tu sama ayah, mak ayah tu kengih. Faham tak ni? Jadi ada pula yang Allah menentukan, tapi kita tak terikat. Kita beri kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau saya sebut mula-mula tadi, memang Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui.
Disebut perkataan qada qadar juga. Tapi qada ni bukan mana Allah menentukan, Allah hanya mengetahui. Bila Allah tidak menentukan, tidak menetapkan, maknanya kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Tu memang jelas salah. Hak Mu'tazilah ni, Allah hanya tidak menentukan perkara jahat, perkara baik ketentuan Allah. Hak golongan terpesuh hak timbul sekarang ni, baik jahat Allah tidak menentukan, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Ada satu pahaman pula. Pahaman ni timbul mana tak tahulah, mari mana. Tapi ada pahaman Allah menentukan, tapi kita tidak terikat. Jadi apa makna menentu? Ni saya bicara dah mula-mula dulu, sebelum pada PKP. Apa makna menentu? Menentu bukan makna mengetahui. Menentu dengan makna menetap, memutuskan. Ke mana? Kita cakap menentu, apa makna kita cakap? Menetapkan, memutuskan, itu menentu. Kalaulah Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan, kalau kita tidak terikat dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, kita boleh canggah, kita boleh buat perkara lain. Mana bukan setakat kita boleh canggah Allah, kita boleh mengatasi, boleh memenangi, mengalahkan Allah Ta'ala pula. Tak ada ni? Ni berat lagi ni. Allah menentukan, Allah menetapkan, tapi kita tak terikat. Jadi Tuhan kita ni pula besar lagi kita. Boleh apa, melepaskan, boleh mengatasi kehendak Allah, ketentuan Allah. Sini ni jadi ditukar semabur dengan persoalan ikhtiar usaha. Kita ahli sunnah kan, wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Jadi dia jadi semabur di ikhtiar usaha tu. Lepas tu saya tukang sama-sama kena mati dulu sekalian qadar dan qada. Kita pergi pada ikhtiar usaha. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada ikhtiar pilihan, ada usaha, ada perbuatan. Tapi jangan lari daripada kita pegang kejap dah rukun yang keenam tu. Ikhtiar usaha kita pun qadar dan qada Allah juga. Jadi kalau ikhtiar usaha qadar dan qada Allah, tak ada ikhtiar usaha. Dan ada mana pada hakiki sebenar-benar kalau dah sekalian qadar dan qada. Kan rukun iman yang keenam kan, sekalian qadar dan qada. Kalau sekian qadar dan qada, apa yang kita ada? Apa yang kita ada? Tak ada lah. Jadi hakikinya tak ada. Dah kalau tak ada apa-apa Tuhan belaka tu Jabariyah, memang hakikinya Jabariyah. Tak ada ni. Dah kenapa Jabariyah salah? Sebab Jabariyah tidak berpegang dengan ayat yang menyandarkan perbuatan kepada seseorang tu saja. Jadi kita ahli sunnah berpegang adik tersa kerana ayat menyandarkan perbuatan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ni kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Jadi ayat sandar kepada kami, maka kita berpeganglah kami hamba seseorang ada pilihan dan perbuatan. Tapi dah bila ada perbuatan hak Tuhan juga. Kenapa Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kepada hamba? Hakiki yang sebenarnya pilihan dan perbuatan hamba hak Allah juga. Jangan ada soal lah. Setakat tu sudahlah. Jadi oleh kerana dia tak boleh nak faham bab itu usaha ni. Jadi qadar ketentuan Allah. Ahli sunnah berpegang ada ikhtiar dan usaha. Jadi Allah memang menentukan. Tapi pilihan seseorang ni tak terikat dengan mana pula gitu. Dah kalau terikat tak panggil pilihan. Kalau terikat dengan qadar dan qada panggil pilihan. Panggil pilihan tak? Kalau terikat, orang pegang kita, orang pun buat apa kehendak dia dengan kita, kita panggil kita ada pilihan.
Tak ada bagi kita terikat dengan dia yang buat. Jadi apabila kata ada pilihan, tak terikatlah bagi pilihan. Jadi dia pun ketentuan Allah ni ketentuan Allah. Tapi oleh kerana ada pilihan, tak terikat pula. Lepas tu dia bagi pilihan. Pilihan pada zahir je. Hakikinya kena balik pada qada dan qada, terikat. Ni jadi kata kena duduk molek. Tak duduk molek. Bukan setakat kita kuliah ni, kita kena bermuzakarah. Kalau kita agak ada ada perkara yang kita tak berapa nak jelas, kita kena tanya dengan orang tua-tua, orang lama-lama. Biar berbincang muzakarah. Kita hanya berpegang ada pilihan kerana ayat menyandar kepada kita. Hakiki tak ada. Qada berlaku rukun iman yang ke-6. Jadi kata ada pilihan dan perbuatan, pilihan pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, itulah qada dan qada Allah. Sebab itulah saya biasa sebut hak berkaitan dengan soalan. Allah menentukan ataupun kita bebas memilih. Allah menentukan ataupun kita bebas memilih. Ada soalannya, kita bebas memilih ataupun terikat dengan ketentuan Allah. Bukan maksud yang sama je. Jawapannya, kita bebas memilih pada zahir, kita terikat pada hakiki dengan qada dan qada Allah. Situ saja. Sebab antara Allah menentukan dengan kita ada pilihan ni, kalau tak kena letak dia jadi macam belawang macam tadi. Allah menentukan kita tidak terikat. Sebab apa tak terikat? Sebab kita ada pilihan. Arti di belawang. Ada ni. Antara Allah menentukan kita ada pilihan. Kalau Allah menentukan, mana kita ada pilihan? Kalau kita ada pilihan, mana ada Allah menentukan? Ke mana? Sebab itulah kata Allah menentukan itu hakiki sebenar-benarnya. Sekian perkara. Kita ada pilihan hanya pada zahir sahaja. Tapi pilihan kita itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Jadi dia jadi kucalana tu kerana dia nak pergi kepada pilihan tu, dia tak mati molek di qada dan qada. Bila Allah menentukan segala-gala, kemudian Allah melakukan segala-gala, tak ada apa sekaralah kitanya. Nak ada apa lagi? Sebab tu sekarang berlaku, itulah qada dan qada. Okey lagi tu. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan, ada perbuatan, tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan. Itu akidah Jabariyah tu sesat. Tapi apabila dia tak mati di ketentuan ni, pergi pada pilihan ni, lucu balik ataupun tak lucu, ada ketentuan Allah tapi kita diberi pilihan, bebas, tidak terikat. Di situ orang panggil berlawanan. Saya boleh cerita juga lebih kurang ni. Saya sebenarnya apa-apa hal dalam bab pegangan atas masing-masing. Kalaulah kita terpegang dengan akidah yang salah, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Dan kena perbanyakkan kesyukuran kerana Allah benar-benar menentukan kita ni jalan yang baik walaupun kemudian Allah tak matikan kita dalam keadaan akidah kita sesat, dalam keadaan kita beranggapan kita orang yang baik sebab itu sembahyang bang tak tinggal. Pada akidah kita sesat, ibadah kita tidak diterima. Tapi orang ni kadang-kadang dia cerita, dia punya begitu begini. Jadi dengan cerita tu walaupun kita tak mau dengar pun, kita boleh jadikan begitu. Jadi bila kita nak mengajar tu, kita boleh cerita mana kenapa dia jadi salah faham.
Ada ni. Kita tak kata siapa-siapa di kalangan kita ni. Tapi dengan pengalaman orang cerita kita boleh tahu. Kenapa timbul salah faham? Tu kalau orang yang bercerita, saya faham juga salah faham ni daripada orang yang berceramah. Yelah Allah menentukan, betul. Tetap dah kita situ rukun iman yang ke-6. Allah menentukan. Kan kita kan ada pilihan kan. Kalulah pilihan kita terikat, tak anggap pilihan. Nampak dah situ. Tu agama je. Dan hak sama juga di kalangan orang yang belajar, yang dulunya dia berpegang seumpama tu. Ketentuan Allah. Tak nafikan. Tapi kita ada pilihan dan perbuatan. Sebut kata pilihan, mana kita tidak terikat. Kalau terikat tak panggil pilihan. Jadi bebas pula di pilihan tu. Tapi situ berat lagi tu kalau bebas di pilihan, di ketentuan. Ketentuan. Allah menetap, Allah memutus. Lepas tu kita bebas. Jadi maknanya standing kita dengan Allah Subhanahu wa taala pula. Bukan standing dah, kita mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gini. Jadi benda-benda hak tamu dengar tu pun iyalah jadi banyak pengajaran juga jadinya. Saya sebelum ni cerita hak kata masa PKP itulah. Hak kata mana? Muaji lah kita letak. Orang tua muaji lah dah. Kau panggil mokcik je. Yalah. Dah orang tua kita. Orang tua muaji. Kalau orang tua kita panggil raya haji. Tak semesti juga dah. Tak mesti juga muaji. Tapi keluar mulut gitu, muaji ayah haji. Sebab dia orang tua. Kalau saya sebut masa PKP telefon tu lah. Kalau ada di kalangan kita minta maaf lah. Sebab bukan kata cerita siapa. Saya pun tak kenal siapa. Dah telefon, dia tak beritahu dia siapa. Nak tahu macam mana? Nama tak naik di telefon. Nama tak naik di telefon. Dia naik ke apa? Tiada nama ke apa? Kalau awak tak ingat lah. Kan telefon kan? Tiada nama tak? Kenapa dia tiada naik? Sekarang ni banyak sangat hak tiada nama. Ambil mana telefon nak tahu? Ambil mana nak tahu? Ke kata orang yang ambil masa tulis nombor telefon lepas cek dahi lima kali. Tak tahu dah, tak tahu tu. Mana ke tahu? Lepas cek dahi kan tulis nombor situ, orang ambil situ. Tapi Allah kata macam-macam. Macam-macam. Jadi macam tu qadi pula dah. Rumah tangga pun ada juga. Saya tak reti pak rumah tangga. Tak tanya saya lah pak rumah tangga. Tak reti. Tanya bab rumah tangga. Bab rumah tangga bab bala-bala lah. Bukan tanya bab hukum. Kata. Jadi banyak orang tak ada nama. Jadi orang telefon ni tak ada nama. Dan dia pun tak beritahu dia nama. Tapi orang-orang kadang dia bercakap seolah-olah kita kenal dia. Mungkin kita kenal. Mungkin kita pernah bercakap dengan dia. Tapi kita takkan nak cam suara. Hak saya cerita, sebut tu hak kata bab ketentuan jahat. Hak dicakap dengan anak dia tu, anak dia kata dah orang jahat bukan ketentuan Allah. Itu semua pengajaran belaka dan disertakan dengan rakaman. Itu saya sebut dah sebelum ni. Maknanya orang berkenaan kebetulan ikut kelas kedok wallahu alam. Tapi di telefon pula kemudian alhamdulillah. Maknanya anak dia jumpa dah. Memang salah pegangan jahat bukan qada Allah. Tapi berbulan juga ni. PKP dengan sekarang mungkin 2 bulan 3 bulan lah. Hak di telefon tu masa PKP. Anak dia pula baru je jumpa bahawa pegangan hak jahat bukan qada Allah tu salah. Alhamdulillah dia kata muju benar-benar dia nya. Dah lah, dia anak dia kalau semayang berjemaah anak dia jadi imam. Hak besar sekali. Hak itulah yang menjadi contoh kepada adik-adik. Sebab apa? Sebab duduk masjid sama. Maknanya
Duk dengar semua, bahi dengar ceramah. Mana kalau ada dalam telefon ada apa tu, memang hak ceramah-ceramah. Tapi kalau ni ceramah, bahi hak ceramah gitulah. Sebab tu dicakap bab qada-qada kejahat tu. Sebab dikira macam selain lah dengan mak. Mak bahi gigi sejid surah. Nada kita. Anak pun bahi gigi majid surah. Dengar. Jadi mak ni ingat ke okey lah selainnya. Hak tu tiba-tiba, hak timbul, hak tak sama tu. Lepas tu anak dia tu pun memang terkilang lah. Sebab lama kening, tak ada lah. Dengan mak tu memang taat sungguh-sungguh. Budak baik. Jadi contoh, memang taat sungguh-sungguh. Tapi dia sebab dia beranggapan mak dia salah mengaji, menajahat qada Allah, ketentuan Allah ni salah. Jadi dia tak tahulah mak dia salah. Mak ni pula mak salah, mak tahulah mak salah. Jadi tu jadi macam tu sikitlah. Hak tak pernah ni. Anak taat sungguh-sungguh. Tapi anak ni pun dia canggah tu sebab dia fikir kebaikan mak dia. Sebab dia kata salah pegangan tu. Lepas dia tu boleh balik ke dah, dia tanya. Dia cari tanya orang ni. Pening pula dia ni. Ada kata betul alik dia, ada kata betul alik mak dia, ada kata betul alik dia, ada kata betul alik mak dia. Dia tanya orang-orang dah ni, orang berkenaan dah ni. Orang macam mana wallahu a'lam, tapi dia kata orang-orang lah. Orang-orang yang sepatut ditanya. Oh, jadi tak sama pula dah. Ada kata betul mung daripada mak-mungnya, mak salah. Mana mungkin hak jahat ketentuan Allah. Ada kata pula, betul mak kamu lah. Jadi dia pun jadi cari. Tapi last sekali. Dia tak tahulah, kebetulan lah. Mana dia kata dia tanya dengan orang ngaji pondok. Barulah dia betul-betul dia ambil. Dia pun jadi pening dah masa tu. Jadi pening dah. Tapi diusahakan. Sebab apa? Sebab nasib dia, nasib mak dia. Nasib dia dan nasib mak dia ni akidah. Kalau salah pegangan dia, beratlah dia. Kalau salah pegangan mak dia, beratlah mak dia. Siang ke mak dia. Dia sungguh cari. Tapi jadi macam-macam pula. Tak sama pula. Simple saja perkara jahat ni ketentuan Allah ataupun tidak. Ada kata mana mungkin ketentuan Allah, benda yang Allah Taala marah. Ada kata iyalah, itu rukun iman ke-6. Tapi last sekali ni cerita atas cerita, bukan tuang diri mak dia cerita. Maknanya dia jumpa orang ajar kitab juga. Dia pakat tu lah. Tapi sebelum dia pakat tu memang dia pun jadi keliru dah jadi. Dia pun jadi hak dia dengar rakaman perkara jahat bukan tuntut Allah tu, dia tak pun nak pegang mana dah juga. Tapi oleh kerana ada yang mengiyakan perkara jahat bukan tuntut Allah dia sungguh, jadi dia jadi macam serba salah lah. Dan anak dia pun dia kata orang berkenaan juga di masjid tempat dia tu, di taman dia apa gitulah. Jadi dia dah orang masjid. Maknanya dia ada jawatan juga. Dan dia kata dia nak usahakan supaya di masjid dia tu ada kuliah bab akidah. Sebab memang tak ada, satu malam pun tidak ada kuliah bab akidah. Tidak ada di masjid dia. Ceramah tu adalah kita mestilah berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Gitu adalah. Kita mesti mantapkan iman kita. Kita mesti kuatkan iman kita. Agama kita ni agama akidah. Usul agama, tapak agama ceramah tu ada. Tapi fokus kepada bab akidah tak ada. Jadi dia kata, ini nak usahakan. Setara mana wallahu a'lam lah. Jadi sendiri pun pada masa dia mencari sebulan dua ni, bulan dua gitu wallahu a'lam lah tu, daripada masa PKP dengan masa sekarang ni, dia jumpa macam-macam dah pulaknya. Hak ditanya di kalangan orang-orang berkenaan yang sepatut ditanya. Bukan tanya kawan-kawan ni, bukan. Walaupun anak dia tu bukan jurusan agama, tetapi sekolah Arab. Dia kata anak dia tu, kalau Arab terpilih, bukan sekolah Arab biasa.
Cuma lepas dari sekolah Arab masuk U tu bukan bidang agama lah. Tapi maknanya kalau kira ada latar belakang jugalah sekolah Arab. Tak masuk kelas kurang ni tak tahulah. Kalau Arab tu siapa ke pegangan pun tak tahu. Ini pengajaran lah. Walaupun benda tu saya benar tak mau dengar, tapi boleh jadikan pengajaran. Sama hak tersebut tadilah, hak orang cerita di mana kau timbul kekeliruan dia. Patutnya sesalah. Hak salah tu bertaubat lah. Tapi bila dia cerita tu, kita boleh ambil sebagai mana pengajaran, kita boleh cerita pula. Jadi kenapa jadi Allah menentukan, tapi kita bebas? Sebab kita ada ikhtiar, ada pilihan. Pilihan ni kena bebas. Di situ. Kita kata pilihan bebas pada zahir, tapi hakikinya terikat dengan qada dan qada. Kita tak mau bicara hakiki, kita kena bicara hakiki. Kenapa tidak bicaranya? Atau balik pada rukun iman yang ke-6. Cuma kita tak sampai maqam hakiki atau bab lain. Ada ni. Jadi sekarang kita bicara hak Mu'tazilah. Perkara jahat tidak ada qadar, tetapi qada Allah Subhanahu wa taala. Hak terpesong sekarang ni baik ke jahat sama je. Tidak ada qadar, ketentuan daripada tidak ada. Tidak ada. Tapi berhasil perbuatan qada Allah ke? Wallahu a'lam dah, tapi dengan keizinan Allah. Apa makna keizinan Allah? Wallahu a'lam. Sebab saya dengar bagai-bagai keizinan Allah ni bukan Allah buat. Allah hanya membiarkan sahaja. Itu pun bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tadi pulaknya Allah menentukan. Tapi kita tidak terikat. Pulak dah. Lepas tu hok mokcik ni, mak haji ni lah. Itulah mak haji mokcik gitulah. Mana dia kata masa tu baik hok ni pula. Hok adik-adik dia kata. Nampak adik-adik ni tak tahulah dia ni sebab dia tak bunyi. Tapi adik-adik ni macam cenderung kemok. Dia mak kata gitu-gitu lah. Dia pegang gua, dia tak tahulah adik-adik ni. Pihak abang ni tahu. Sebab dia beranggapan salah, dia bertanggungjawab nak membetulkan akidah mak dia. Yang adik-adik ni pakai macam dah mak kata gitu-gitu lah. Gitu. Ada ni. Tapi kalau tengok tak ada akidah juga, cuma turut je. Dah hak kata hak jadi contoh ni kenapa dia berkeras? Sebab dia fikir untung nasib mak dia. Kalau akidah mak dia salah, nanya ke mak dia. Kan? Yang mak ni pula fikir anak dia. Alah anak dia pegang akidah salah, nanya ke anak. Gitu lah. Kita kena periksa juga tu. Keluarga kita kena periksa. Kena periksa. Kena tanya. Kena cakap. Bab qada dan qada ni, bab lain insya-Allah lah, bab malaikah, bab kitab, bab hari akhirat tu insya-Allah tu. Kemudian bab sifat-sifat Allah yang lain, wujud, kidam, baqa tu clear. Sama basar, kalam tu clear beres. Satu lagi ni hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tu kena tu juga tu. Kena tanya juga. Bersalah Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Sekarang ni ada pula pegang-pegangan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tu kena ambil tahu juga tu. Ayat-ayat mutasyabihah tu. Satu laginya dalam bab kudrah dan iradah. Qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita nak bicara bab perkara jahat ni, panjang lagi ni. Bab perkara jahat ni. Dalam kitab kita ni akan pergi kepada hak berkaitan dengan perkara jahat qada Allah ni
yang haram redha dan hak wajib redha. Dia bicara kita ni. Tak ada ni. Tapi bab redha dia sebenarnya masuk kepada ketaatan batin, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid didatangkan hak berkaitan dengan haram redha dengan qada jahat dan juga wajib redha dengan qada jahat. Haram redha dengan perkara maksiat yang diqadakan oleh Allah, wajib redha dengan perkara maksiat. Mana pula haram redha dengan wajib redha? Haram redha, wajib redha. Berlawanan tu kan? Haram redha, wajib redha. Tu nak ikut mana pula tu? Panjang dah kitab Faridatul Faraid. Kemudian dia pergi pula kepada hak berkaitan dengan yang berlaku ni kesemuanya datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Kan dia akhiri pula dengan kehendak Allah. Kemudian redha Allah tidak berlaziman. Sebab tadi kita wajib redha, haram redha tu kita. Kemudian iradah Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Tidak berlaziman lah. Hak baik Allah Ta'ala kehendak serta Allah Ta'ala redha. Hak jahat Allah Ta'ala kehendak tapi Allah Ta'ala tidak redha. Allah tidak kehendak tapi perkara tu Allah redha tapi Allah tak kehendak. Tapi Allah redha perkara itu. Allah kehendak tak? Berimannya Abu Jahal, Allah tak kehendak. Beriman Abu Jahal, Allah redha ke tak? Allah Ta'ala redha. Dia kata lah. Ni dia dah kitab Faridatul Faraid ni. Kena ambil molek. Sebab nanti kalau kita pergi kepada iradah Allah, kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada yang Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala redha. Ada yang Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tidak redha. Ada ni. Ada yang Ta'ala tidak kehendak tapi Allah redha. Jadi kok ana pula jadi gitu. Kalau kita jadi balik semula, mari timbul balik kekeliruan, kita tak mati lagi di kehendak Allah baik dan jahat. Kalau kita mati dah di kehendak Allah baik dan jahat, tak timbul lah. Kenapa pula Allah Ta'ala kehendak ada, Allah Ta'ala tak redha? Tak timbul lah. Sebab apa? Kalau iman dah ta'ah kehendak Allah, pasti Allah redha. Dah kufur maksiat kehendak Allah ke tak? Kehendak Allah, Allah redha ke tak? Pasti tak redha. Kata kehendak dengan redha tidak berlaziman. Mu'tazilah dia lain. Kehendak Allah, redha Allah sekali. Apa yang Tuhan kehendak, pasti Tuhan redha. Apa yang Tuhan tidak redha, pasti Tuhan tidak kehendak. Tapi kita lebih nyakut tu. Sebab kita bandingkan dengan kita sendiri. Yang kita kehendak, yang kita letak, kita nak lah benda tu. Yang kita tak ampuh benda tu, yang kita tak kenal benda tu, yang kita tak suka benda tu, kita tak akan kehendak. Tu kita. Allah dia letak gitu juga. Sebab apa Mu'tazilah? Kehendak Allah pasti Allah redha. Yang Allah tak redha pasti Allah tak kehendak. Sebab apa Mu'tazilah seumpama tu? Ni kita duduk ngaji ni. Kita duduk ngaji ni. Mu'tazilah tidak menghendaki perkara yang jahat. Mu'tazilah hanya menghendaki perkara yang baik. Jadi perkara baik kehendak Allah pasti Allah redha. Perkara jahat Allah redha ke tak? Allah tak redha. Pasti Allah tidak kehendak. Ni Mu'tazilah ni. Sama je lah. Tak sama. Sekarang kita ahli sunnah. Hak baik Allah kehendak, Allah redha ke tak? Iman dan taat, Allah redha. Hak jahat Allah kehendak, kufur dan maksiat, Allah redha ke tak? Ada dah lah. Oh, jadi kalau gitu kok kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Ada. Ada yang Allah kehendak serta redha perkara baik, ada yang Allah kehendak tapi Allah tak redha perkara jahat. Dan kalau Allah tak redha, kenapa Allah kehendak? Jangan duk tanyalah kejayaan Allah. Tapi kalau Mu'tazilah barulah mula sabar. Tuhan kehendak pasti Tuhan redha. Tuhan tak redha pasti Tuhan tak kehendak. Sebab tu Mu'tazilah, Tuhan kehendak perkara baik yang Tuhan redha saja. Perkara jahat Tuhan tak redha, Tuhan tidak akan kehendak. Ini Mu'tazilah. Kita bicara Mu'tazilah ni. Jadi susunan kitab Faridatul Faraid ni naik satu tu.
Kadang-kadang mula-mula kita kata okey dah, kod depan kita lekat balik, kena-kena hak kita kata okey, tidak okey, mula tak okey lagi ni. Kalau okey hak awal ni, baik jahat kehendak Allah, kod depan ni okey. Kita ni jangan lupa, duha surah Imam ni, Faridatul Faraid ni round yang kedua. Takkan nak round yang ketiga pula. Round yang ketiga tak laku lah kita tu di jendela ilmu tu. Tak laku kita di jendela ilmu, buku kita, kedai kita. Ni round kedua dah ni. Saya sebenarnya Faridatul Faraid ni yang nak sangat ni tepat ni. Hampir-hampir 2 muka surat, kudrah dengan iradah. Kitab-kitab kecil lain dia tak bicara panjang. Dalam bab kudrah dan iradah bicara panjang. Kitab kecil-kecil yang lain. Lepas tu jadi saya jadi kurang nak ambil tau. Kitab Al-Misbahul Munir. Hak saya baca hak semalam di Masjid Khalifah. Tak panjang juga cerita dalam bab iradah ni. Iridah je cerita panjang dalam bab iradah ni. Pergi pada perkara baik dan perkara jahat. Itu je. Lepas tu tak ada kitab lain lah. Permulaannya memang Faridatul Faraid. Sebab tu Faridatul Faraid ni Syekh Ahmad sudah kata dia sebuah faridah ni macam apa ni, hak tepat pengating. Tepat pengating apa? Tepat pengating. Kan orang usul pengating kan. Mana jadi tempat tu nampak. Jadi atas. Faridatul Faraid kena buat gitu. Apa hal? Faridatul Faraid. Apa hal? Faridatul Faraid. Apa tu? Atas. Macam hak kata hak musuh pengating atas. Nampak lalu dah. Ini awak Faridatul Faraid seumpama tu. Ini bukan untuk akidah kita, akidah sendiri tak ada masalah kalau kena macam tadi. Kena macam hak kata hak makcik tu. Kenapa jadi dia anak ni jadi kena cari orang lain? Sebab dia tak boleh nak menjelaskan. Dia hanya boleh kata salah kamu pegang hak jahat bukan ketentuan Allah, salah je boleh katanya. Lepas tu kenapa tidak jelaskan? Tak boleh nak jelas. Sebab apa? Sebab ilmu qada fardu ain. Tak ada ilmu fardu kifayah. Tak ada. Ilmu hanya ada qada fardu ain, tak ada fardu kifayah. Mana fardu kifayah? Boleh hurai, boleh jelaskan dan boleh matikan akidah yang salah tu. Atau fardu kifayah. Tak siapa tangga tu tak berdosa sebab fardu bukan fardu ain. Tapi kita tidak boleh bagi manfaat kepada orang lain. Kepada orang lain tu siapa? Anak kita sendiri. Kemudian anak kita salah pegangan tu, bukan anak saja bertaubat, kita wajib bertaubat. Sebab itu kecuaian kita. Kita tak mantapkan akidah anak kita sebelum anak kita masuk rumah balik. Kita kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kecuaian kita. Anak tu dia mukallaf, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri sebab dia akil balik dah. Tapi ilmu akidah ni kita yang kena ajar kepada mereka sebelum mereka akil balik. Jadi situ ada kecuaian kita ibu bapa, kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah kita ajar dah bab rukun main kenam ni, tapi kita ajar kodoh-kodoh hak fardu ain gitu je. Tiba anak kita besar dia jumpa sendiri, dia pun pegang salah tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tu kata semua tu atas bahagian masing-masing susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ilmu ke, bab faham tak faham ke, faham tu qada mana tu bahagian masing-masing. Kita semua ni bukan dak cerdik. Sekolah orang putih zaman dulu no atas sekali yo. Markah tinggi sekali kalau orang putih. Tapi belajar sekarang ni sepatut dengan cerdik dia tu. Kalau orang putih darjah atas sekali tu, belajar bab ni boleh ngajar sepatutnya.
Tapi dia mengajar kedok, tu atas. Ini bahagian masing-masing. Gitu je lah. Atas bahagian masing-masing. Belajar ke, faham ke, beramal ke, bahagian masing-masing. Yalah, orang belajar pun, Imam Ghazali kata dalam kitab Minhaj, orang belajar ni macam-macam. Ada yang Tuhan beri dalam tempoh yang singkat. Ada yang bahagian dianya, belajar, lepas tu berhenti. Belajar, lepas tu berhenti. Dalam masa bertahun-tahun pula baru boleh faham. Tu akhbar ilmu ni. Cuk ni sebagai contoh lah. Duduk pondok. Ada orang duduk pondok ni mak ayah. Sungguh betul-betul. Nak lari. Tak mau. Ada yang mak ayah. Mana lawang sungguh-sungguh. Jangan pergi pondok. Nak pergi. Nak kata gua ni. Jangan. Duduk pondok ni. Mak ayah tak mengaku anak. Dah boleh masuk universiti. Nak pergi duduk pondok. Tak mengaku anak. Bertahun. Tak boleh balik. Bertahun tak boleh balik. Lepas tu macam mana perbelanjaan. Macam-macam lah. Ada hak abang yang bantu. Ada yang tok guru yang bantu. Ada yang orang kampung yang bantu. Macam-macam. Ramai orang duduk pondok seumpama tu. Mak ayah bukan kata tak mampu. Mak ayah tak mengaku anak. Sebab boleh masuk universiti. Cerah masa depan. Hidup pondok ni gelap masa depan. Nak makan apa? Nak makan apa? Makan apa? Makan nasi, makan burger lah. Kita duduk pondok makan burger juga. Apa ni? Maknanya bertahun-tahun mak ayah tak mau terima. Kerana duduk pondok. Hak mak ayah sungguh harta ni, anak tambah pula. Ada ni. Kemudian hak mai pondok ni ada tiba-tiba terbuka hati nak duduk pondok. Ada. Terbuka hati tiba-tiba. Lepas tu Tuhan beri dia istiqamah, Tuhan beri ilmu faham ke dia pula dah. Ada. Dia tak ada nampak otak dia mikir apa pondok, tak ada. Adalah sebab-sebab dia tu. Jadi biarlah duduk pondok sekejap. Jadi gitu. Bahagian masing-masing. Ada yang masuk pondok, berhenti. Balik kampung. Lepas tu masuk pula pondok, berhenti, balik kampung. Ada macam-macam. Tuh duduk pondok dah. Kalau kita ngaji ke Tuhan ni, tak rasa dah heran lah. Ni gitu, ni gini. Tak mau belajar. Sebab apa? Dia kelahi dengan kawan pergi ngaji dengan dia. Dia pergi dengan orang lain. Nampak muka dia situ. Macam-macam. Kata orang tua. Nak kata ke mana? Tak usah lagi. Mari sekali. Nampak muka dia kata. Dah nampak muka. Cara apa ke dia ni? Tak usah cerita lah. Itu bahagian masing-masing. Gitu je kita je. Kalau kibat secara pondok tu macam-macam sungguh. Ujian tu besar. Hak betul-betul mak ayah setuju. Hak betul-betul nak belajar. Sungguh. Kadang-kadang setahun. Lepas tu tambah. Walaha mak ayah setuju. Sendiri pun minat. Kalau kita kata tengok sedang molek ada. Oh tadi mak ayah tentang. Minat sendiri. Mak ayah nak sangat. Nak tambah. Ini kadang-kadang mak ayah nak sangat-sangat. Bersama dengan anak minat sangat-sangat. Tapi bahagian masing-masing. Sekejap tambah. Ambuh dah tiba-tibanya. Tambah tiba-tiba. Bahagian masing-masing. Kepada Tuhan beri pula kadang-kadang hak tak boleh ilmu ni. Dia balik kampung tu. Jadi daripada duduk pondok tu tak minat ke ilmu pula dah. Kadang-kadang dia berasa pula, saya duduk pondok kot dulu. Ustaz mengajar tu kawan saya dulu pondok. Yelah kawan. Dia pun ngaji banyak mana. Apa ada ni? Tak mengaji. Ada kat pesen gitu. Tapi lekatlah nama, dulu duduk pondok. Tapi ilmu ada ke tak? Itu kata bahagian masing-masing. Pada orang yang tak ada langsung tiba-tiba minat nak belajar istiqamah. Itu kata tak ada bahagian kita hakikinya. Mana perkara baik yang berlaku pada kita ni, la haula wala quwata illa billah. Kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah.
Kena perbanyakkan kesyukuran pada Allah. Pondok sendiri pun, mari daripada Sabah Sarawak. Waktu saya biasa cerita, hak tepi pondok tak pernah masuk pun. Masuk hanya hari Jumaat saja, kerana masjid di dalam pondok untuk sembahyang Jumaat. Masjid dalam pondok. Jadi orang kampung hanya masuk main Jumaat saja. Tak ada. Mak ke, ayah ke, anak ke, cucu ke, tak pernah masuk dalam pondok. Dia tak tahu pun apa yang di dalam pondok. Dia hanya masuk hari Jumaat saja, main Jumaat. Hak mari ni orang jauh-jauh. Tu bahagian masing-masing lah tu. Sama juga kita. Kadang-kadang hak dekat dengan Masjid Surau tak mau belajar. Hak jauh mari nak belajar. Terkadang orang Segor Mega tak mau belajar. Kadang hak mari tu tengok Allah letihnya lah. Dah. Maknanya duduk hospital, main hospital semua. Letih, mari tempat belajar, jenera tidur. Dah bukan, dah uzur, tapi nak belajar. Tapi oleh kerana uzur letih, tidur. Dah mana? Upaya dia sekadar tu sahaja. Tapi kalau kita kata ke Allah lah, macam aku cuci wak pinggang. Tak ada dah, letih dah, nak tanya, diusahakan juga. Ya boleh juga belajar. Tapi orang Segor Mega, ginyaku. Kamu belajar. Itu bagian masing-masing. Bukan kata orang jauh, mari belajar dalam pondok. Hak duduk dalam pondok dah tu. Anak tu guru sendiri pun kadang-kadang tak ambuh belajar. Lepas tu guru tak ada, lepas baba tak ada, Allah menyesalnya lah masa baba ada tak belajar, baru nyesal. Tak ada bahagian. Hak tadi kita kata keliling pondok, hak dalam pondok. Tak ambuh, tak minat. Duk main gitu lah. Bila tu ayah tak ada, baba tu guru tak ada, barulah menyesalnya lah. Tak belajar. Bahagian. Hakiki balik situlah. Tapi kalau hak tak baik itu jangan duk sandarlah kepada qada dan qada. Itu dia kata bahagian masing-masing. Kita boleh buat kebaikan, belajar beramal. Kita banyakkan bersyukur. Tak ada ruang untuk riak, wujud, takabur. Bukan hak kita pun. Nak riak wujud takabur hak mana? Bukan hak kita. Kita belajar pula tahawi kitanya, belajar ikut susunan. Fardhu-ain tauhid, fardhu-ain fiqh, fardhu-ain tasawuf. Ramai orang belajar macam tadi lah. Hak dia kata anak dia tu dengar semua. Pergi kat orang ceramah semua, tapi akidah tak lepas. Kena tanya kemudian bab semayang pun tak apa pandai. Pandailah kodok-kodok sekolah Arab tu. Sebab apa? Memang tak ada. Hak dia duduk dengar tu. Duduk dengar bab akidah, tak ada. Duduk dengar dalam bab hukum hakam semayang, tak ada. Hukum hakam berjemaah, tak ada. Mana boleh belajar hak asal-asal fardu ain. Memanglah asal fardu ain tak ada lagi mana. Memang tak ada lagi mana pun. Sebab apa? Hak tu hak ilmu hak asal dak tetap dah waktunya. Kita belajar molek, letak niat molek. Lepas tu kita beramal dengan ilmu. Kemudian kita perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama je kita ni semua ni. Sama saja. Lagi banyak ilmu, lagi besar tanggungjawab, lagi besar soalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak amal, lagi besar ujian. Dulu amal kita kurang, kita belajar amal kita bertambah, lagi besar ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak cerita salah-salah tu kita jadikan sebagai pengajaran kepada kita. Jadi kira kita ni tak tu lagilah hak berkaitan dengan hak wajib beradab dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejam itu kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan pada maqam mengajar. Wallahu